Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن نريد أن نتكلم عن الحديث التاسع من 40 نووية. اسمي محمد نبيل علي ابن المفكري، رقم طريق 048 459. الموضوع الأخذ باليسير وترك التعسير. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذي من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري والمسلم. Masuk hadis daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni adalah kunyah kepada Abdurrahman ibn Sakhrah. Telah berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah mendengar oleh aku akan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, man haitukum an fajtanibu. Segala apa yang aku larang ke atas kamu, maka jauhilah. Dan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan segala perkara yang disuruh ke atas kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah dan laksanakan dengan semampu-mampu kamu. Fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya yang telah membinasakan, yang telah mencelakakan umat dahulu, umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan dengan nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim dan Muslim. Kepentingan hadis ini adalah, telah berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, hadza min qawaid islami muhimmah. Hadis ini adalah daripada qawaid Islam, kerana mengandungi banyak daripadanya adalah kaedah daripada qala an-Nawawi hadza min qawaid al-Islam al-muhimmah. Telah berkata Nawawi, hadis ini daripada qawaid ataupun kaedah Islam yang sangat penting. Oleh itu hadis ini digalakkan atau disarankan untuk kita menghafalnya. Telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa huwa hadisun azim min qawaid ad-din wa arkan Islam. Hadis ini besar nilainya daripada qawaid ad-din dan rukun-rukun Islam. Banyak yang kita boleh ambil daripada hadis ini berkenaan dengan kaedah Islam. Contohnya seperti tasyabuh kepada nabi-nabi terdahulu. Maka yang termasuk dalam kaedah-kaedah ad-din. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ismi Muhammad Syahir bin Zubair. Nombor metik 048656. Saya akan membentangkan luar hadis untuk hadis yang 9. Kama nahitukum anil halik talabat minkum al-kaf min an fa'luhu wan nahyu al-mani. Yang kedua, fajtanibu maksudnya menjauhi, ataupun jauhilah, suruhan untuk menjauhi sesuatu perkara, jauhilah. Yang ketiga, amal tukum bihi ni maksud dia
apa maksudnya talabat minkum am taf'alu. Kalau dalam bahasa Melayu, apa-apa yang aku perintahkan, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang keempat, kasratu masailihim. Kasratu masailihim as'aluhum kathirah la siyama fi ma la hajat ilaihi wa la darurah. Kasratu masailihim ni maksudnya banyak persoalan, dia banyak tanya. Yang terakhir, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim asunahum lahum wa tardadhum fi akhbarihim. Ini maksudnya banyak persoalan, dia ada khilaf dengan nabi mereka, dia perselisihan dengan nabi mereka. Seterusnya fiqhul hadis. Yang fiqhul hadis pertama, manahitukum anin tajtanibu, larangan perkara yang disuruh menjauhi. Pertama, nahi tahrim, perintah yang haram untuk dijauhi, larangan haram. An-nahi an-zina wasabu wal qama' wa misluhu. Contoh dia bagi sini zina dan minum arak. Dan yang kedua, nahi al-kirahah. Al-kirahah ni makruh. An-nahi anil akla al-basa aw saumu an-nahi. Ini larangan makruh. Dan yang seterusnya ad-darurat tabi'ul mahzurat. Ilmuna an nahi anhu nahi tahrim yajibu al-kaf an jumlatu wahidah. Contohnya ibahah akalal maitatu liman faqad ta'am wa lam yaqdir ala ghairiha. Ini hal yang darurat, berkait dengan darurat. Contoh, harus makan mayat pada masa-masa tertentu. Fiqhul hadis, iltizamul amri, perintah suruhan, terbahagi kepada dua, iaitu amrun al-ijab wal amrun an-nadbu. Amrul al-ijab adalah perintah suruhan wajib. Amrullah ta'ala lisani an-nabi lima'ani adah. Al-amru bisalati wal zakah wal hajj wal siyam wal amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan adalah seperti perintah mengerjakan solat, mengerjakan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Yang kedua, al-amru an-nadbu, perintah sunat. Wa dhalika anna Allah Ta'ala amrul muslimi ala lisanin nabihi. Al-amru bil sunani rawatib ma'a salatil khamsi. Sebagai contoh, perintah untuk solat sunat rawatib sebelum dan selepas solat fardu 5 kali sehari. Al-amru bil azan wa ghairihi. Al-thani musyaqqah tajlibu at-taysir, kesusahan terdapat bersamanya kesenangan. Al-musyaqqah tajlibu at-taysir. Min al-ma'lum anna syar'illahi azza wa jalla yudafu ila tahaqqi as-sa'adah al-mutlaqah lil insan. Anna Allah Ta'ala ibaha al-fitri fi Ramadan lil musafir wal marid, kama ibaha qasri as-salah wa jam'ihi lil musafir. Yang pertama, Inna Allah Ta'ala ibaha al-fitri fi Ramadan lil musafir wal marid. Golongan yang bermusafir ataupun sakit ketika bulan Ramadan diharuskan baginya untuk berbuka puasa.
Allah memberikan keringanan kepadanya kerana sakit ataupun bermusafir. Kama ibahu qasrun as-salah wa jam'uhu lil musafir. Yang kedua, golongan yang bermusafir disunatkan kepadanya untuk solat qasar dan jamak. As-salis al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kesenangan tidak menggugurkan kesulitan. Maknanya di sini adalah perintah untuk mengerjakan solat itu wajib, maka hendaklah seorang Islam itu melakukannya walaupun dia sakit. Tetapi bagi orang yang sakit, hendaklah dia melakukan semampunya dan dia tetap tidak boleh meninggalkan kefarduan solat itu. Maka jika dia sakit seperti tidak boleh berdiri, maka hendaklah dia duduk untuk solat. Hazihi qa'idah fiqhu aidan istinbatu fuqaha min hadzal hadis. Kaedah fiqh ini telah diistinbatkan oleh para fuqaha daripada hadis ini. Amsalihi annahu idza wajada muhaddatsu ma la yukaffi lirafi'i hadisihi wajib alaihi istimalihi fi ba'd a'dha'ihi wa yatayammum anil baqi wala yusahhi tayammamuhu qabla isti'malil ma'i mawjud. الرابع التشديد في اجتناب المناهي التشديد في اجتناب المنهيات والاستئصال والهذور الفساد وآخر دار المفسد مقدم على جلب المصالح ومن تطبيقات هذه قاعدة في الفروع مانع بيع العناب لمن علم أنه سعره خمر ولو أعطاه